Waalaikumsalam, sir. So hari ni kita akan masuk tajuk baru. Okey, tajuk, so saya harap yang tajuk baru, tajuk yang lepas Saya harap tajuk yang lepas iaitu tajuk array kamu dah faham. So saya ada dia punya summary dia. Kenapa kat sini pergi dia? Oh, salah. Okey, yang ni. Ni array Array yang lepas ada berapa item ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 item. So kamu kena faham. Benda ni simple saja. Kalau kamu faham sekejap je kamu boleh faham. Satu hari pun okey. Satu hari saya rasa kamu dah boleh faham dah. Sebab kamu semua budak-budak bijak lah. Kan? Alright. So ni array perkara-perkara yang perlu kamu ada lah. So saya tak akan ulang balik kecuali kalau ada masalah daripada kamu sendiri. Alright, next kita akan pergi kepada methods. Okay, what is the methods? Okay, methods dalam, saya nak cerita sikit tentang methods ni dalam arti kata yang paling mudah. Okay, cara yang paling mudah yang kamu faham. Saya harap kamu faham lah keterangan saya ni, explanation saya ni. Okay, contoh katalah kita ada 3 orang pelajar. Okay, 3 orang pelajar. Okay, let's say, katalah kita ada 3 orang pelajar iaitu siapa nak volunteer nama ni? Mukris boleh ke Mukris? Boleh, sir, boleh. Okay, Mukris lah. Mukris je selalu. Okay. Yang pelajar yang pertama Mukris. Pelajar yang kedua, siapa volunteer ni? Pelajar yang kedua ni, Faiz lah, Faiz. Faiz dah dengar atau tidak tu? Oh, dengar. Baik. Pelajar yang ketiga, Jordan. Ada ke Jordan? Okey, sir. Okey. Ketiga-tiga orang pelajar ni dikendaki membuat satu program yang sama iaitu program BMI. Kita ambil contoh BMI, okey, menggunakan Java. Jadi si Mukris ni dia akan buat apa? Si Mukris ni dia akan buat input, weight dan height, proses, okey, proses dia dan juga output dia BMI. Okey. Kemudian si Faiz ni pun buat benda yang sama juga. Input, weight dan height, input weight dan juga height, and then dia buat proses dan juga dia buat output dia juga. Okey. Kemudian si Jordan ni pun sama juga. Dia buat input, okey, weight dan juga height. Dia buat proses dan dia buat output. Nampak tak? Okey. Ketiga-tiga pelajar membuat benda yang sama. Oh, ini coding untuk Mukris. Ini coding dari Faiz dan ini coding daripada Jordan. Okey, tengok Baik. Untuk method kamu hanya buat satu benda untuk semua orang. Faham tak? Satu benda untuk semua orang. Kalau kamu tengok kat sini, the problem is same. Mukris, Faiz dan Jordan dia buat BMI. That's the problem statement. Okay, input dia pun sama, proses dia pun sama, output dia pun sama. Okay, so untuk method, method ni dia buat satu benda, saya sebut tadi, satu benda untuk semua orang. So code tadi dia akan reuse. Dia akan reuse. Siapa yang reuse? Mukris, Faiz dan Jordan akan reuse satu code. Okay, so contoh contoh saya akan ambil satu benda di sini, saya akan keluarkan proses. Okay, apa proses untuk cari BMI? BMI equal to weight divide by height square. Okay, that's the process. Okay, untuk proses ini, kita buat satu method. Okay, this is method. Okay, method which is Mukris tak perlu lagi buat method, Faiz tak perlu lagi buat methods, dan juga Jordan
Tak perlu lagi buat method. Nampak? Mukris tak perlu buat method. Faiz tak perlu buat method. Tak perlu buat proses. Faiz tak perlu buat proses. Jordan tak perlu buat proses. So hanya satu orang yang akan buat method. Methodnya di sini. So macam mana nak buat? Okey, sekarang Mukris akan call method. Faiz akan call method itu dan Jordan akan call method proses. Jadi mereka share dia punya coding dia. Itu dipanggil sebagai method. Ini secara kasarnya macam inilah. So methods adalah the group of coding that reuse for another programmers. Okay, kita boleh pakai untuk orang lain punya. Kita boleh pakai dari orang lain dan kita boleh beri kepada orang lain. Okay, that is method. Contoh method yang paling mudah yang selalu kita pakai ialah maths.powab. Contoh. This is a method. Maths.sqrt. This is method. Maths.minimum AB and maths.maximum AB. System.out.print. Okay. So this is method. Okay, semua benda ni dinamakan sebagai methods. Which is satu coding. Okay, the group of codings kemudian digunakan oleh orang lain. Okay, that's a method. Faham tak secara kasarnya? Faham, sir. Okay. Faham, sir. Right. Jadi lepas ni kamu tak perlulah buat semua. Hanya seorang saja yang buat, yang lain tu akan call. Nanti kita akan belajar. Sir, Ya. Yang ketiga dengan yang keempat tu, maths apa tu saya tulis? Maths. Oh, yang 3 ke 4 tu. Maths minimum, maths maximum. Untuk cari minimum dan maximum. Kan ada saya bagi dekat lab. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yang bawah sekali system out print. Okay. System.out.print itu pun dinamakan sebagai method. Dia method ada dalam tu, kemudian ada kelas dia ada objek dia. Okay. Alright. So kita pergi secara teori pula. Okay. Alamak. Bateri habis. Okay, what is method? Method is the Java method is a collections of statement. Tengok ni. Is a collection. Ya, pasal pen saya semua tak ada ink ni. Aduh, hai. Tadi cantik je ada ink. Okay. The collections of statements that are grouped together to perform an operation. Ini yang saya masukkan tadi. The collections of statements that are grouped together to perform the operation. So tadi kita buat method untuk calculate BMI. Okay. So dia akan send kepada 3 users. Okay, Mukris, Faiz dan juga Jordan. Okay, so mereka guna dia punya method ini. Okay, that group together to perform an operations. Okay, the method are bound to a class. So, satu kelas boleh wujud satu method. Okay, dan kelas tersebut is a behavior of a class. Behavior of class maksud dia apa? Contoh, kita buat public class main. Okay, kemudian string
and semicolon and berikut macam ni kan. Public class main. Okay. So this is class, main class. Main class maksud dia apa? Ini adalah bapak dia. Ini dia bapak dia. So main class. Baik, kita nak buat satu lagi method. Okay, cara dia adalah namakan kelas tu apa? Kelas, let's say kita buat tadi kalau calculate BMI process calculate. The process is to calculate the BMI. Okay, kelas calculate BMI. Okay, so this is class. So apa fungsi kelas ini? Apa behavior kelas ini? Kelas ini adalah untuk calculate saja BMI, iaitu BMI equal weight divide by height times height. Okay. Method tadi itulah secara umum the collection of statements group together to perform operations. Operations is a behavior of the class. Kemudian bound to the class is a class name. Okay. Class is a class name, and then behavior of the class is the process of the class. Okay, contoh yang saya bagi tadi adalah kita ada satu kelas yang biasa kita guna, iaitu public class main. So this is the main class for the programs, for the Java program, the main class. And then another class kalau kita nak buat, kita pakai class. Okay, and then write the class name. Nanti kita akan belajar yang ni. Okay, cuma saya nak bagi tahu kamu secara general saja. Okay, so kat sini dia ada 1 dan 2 kelas. Okay, ada 2 kelas kat sini. Which is kelas nombor 2 ni. Okay, kelas nombor 2 ni. So saya harap kamu nampak lah. Kelas nombor 2 ni is a kelas yang kita create sendiri, iaitu calculate BMI. Kelas yang kita create sendiri, calculate BMI. Okay. Kemudian di dalam kelas calculate BMI, apa proses dia, apa yang dibuat? Dia mengira BMI. That is behavior. Okay, dia mengira BMI. That is behavior. Kalau dia kelas itu, method itu hanya keluarkan output, display output sahaja, then the behavior is to output and message, to output the result. Ataupun kamu boleh juga buat kelas itu hanya input saja, pun boleh. Input the data. Okay, so kelas ni dia boleh macam-macam dia punya behaviors. Depend pada kita yang nak designkan program kelas itu, method itu. Okay, bergantung pada kita untuk kita nak buat apa terhadap method. Okay, kalau method itu kita nak buat pengiraan saja, calculate BMI, so the behavior is calculate only. Kalau method itu kita nak dia display the result, and then result dia akan the behaviors of the method is output the result. Macam tu juga dengan behaviors kalau method kita nak buat input saja. Okay, tu sifat dia punya kelas. Okay, faham ni? Saya ulang-ulang ni cakap ni. Okay, next. The advantage. Ni saya sebut tadi, the advantage of the using methods is the code can reuse. Kod tu boleh diguna. Contoh tadi, Faiz, Mukris dengan Jordan dia buat program yang sama. Tapi mereka buat satu method, kemudian mereka call saja. So yang orang lain tak payah buat lagi. Okay, orang lain tak payah buat lagi proses dia. Contoh tadi kita buat apa? Kita buat BMI. How to calculate the BMI. So the input, weight dan juga height. The process is BMI equal to blah 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 blah. And then the output is BMI. Okay, kemudian ketika 3 orang tadi, dia tak akan buat semua sekali. Dia tak akan buat input, dia tak akan buat proses, dia tak akan buat output. Mereka hanya buat input dan proses saja. Input dan output saja. So di mana prosesnya? Prosesnya berada di method. Mereka hanya panggil. So setiap orang tak perlu buat lagi proses. Itu maksudnya. Okay. And then make code more readable and easier to debug. Yes. Kita boleh module, kita boleh debug ataupun kita boleh compile module by module.
method by method. So kita boleh trace dia punya error, kita boleh trace dia punya kesilapan, logic error dan sebagainya. Okay, apabila dah ada method, so kita boleh compile method itu saja. Tengok ada error ke tidak. And then method lain kita ada error ke tidak. And then method nombor 3 kita ada error ke tidak. Okay, kalau kamu combine semua sekali dalam satu program, dalam satu main method, okay, dalam satu program, so dia akan jadi beribu-ribu lines. Okay, so the method is used to simplify the code. To simplify the code. So kita boleh panggil balik. Contoh yang paling mudah adalah ini. Contoh yang paling mudah adalah maths.power AB. So this is a method. Okay, this is a method. Apa yang kita perlu buat hanyalah letak, kita isikan A dan B sahaja. So kita tak perlu lagi buat calculations. Kita tak perlu lagi buat calculation. Kita hanya panggil method ini. Kita hanya call method ini. Dan method ini akan kirakan jawapan untuk kita. Okay, macam tu juga dengan BMI. Kita hanya panggil saja method BMI. Dan kita hantar saja dia punya value. Dan dia akan kirakan untuk kita. So tak payah buat coding lagi. Okay, itulah gunanya untuk method. Okay. Okay, for example, okay, dekat sini ada satu example, get salary informations, bracket. Okay, method is readable that we can know that this method will be doing that, actually reading the lines of code that make this method. Okay, so yang ini kita tahu kalau nama dia get salary information, maknanya dia input. The behaviors of the method is a input. Okay, sebab dia ada get kat situ. So method ini digunakan hanya untuk input saja. Input. Proses maybe di method yang lain. Output maybe di method yang lain. Tu maksud dia. Okay, kalau kamu tadi kita buat tadi calculate BMI. So method itu hanya untuk calculate saja. Calculate. Inputnya di mana? Inputnya berada di method lain. Outputnya di mana? Outputnya berada di method yang lain. Okay. Nampak tak gambaran method dia macam mana? Nampak, sir. Okay. Ya, nampak seorang je lah. Boleh lah. Kamu share lah dekat kawan-kamu nanti. Alright, next. Okay, there is two types of methods. Okay, the first one is called Java standard library methods. Then the second one is user-defined method. Standard library method. Ni kena ingat ni, selalu masuk exam. Okay, standard library and user-defined. What is standard library and what is user-defined? Who is users? Users ni kita lah. User-defined, kita yang buat method tu. User-defined is kita. Siapa kita? Kita sebagai programmer yang buat, yang develop the system. Okay, that is user-defined. Kita yang create methods. Okay, kita yang design the methods, kita yang buat coding method itu. So, kita dipanggil sebagai user-defined. Ini pasal user-defined. Okay, so apa itu standard library? Standard library is a method, this is a built-in method. Built-in method on the Java. Contoh yang biasa kita guna built-in method adalah, kita akan go to kemudian. Okay. Okay, this is standard library method. Standard library method are built-in methods in Java that are readily available, they're ready to available for use. Okay, so this is contoh dia. Contoh yang biasa kita guna. Yang biasa kita guna is print. System out print. So this is method. So apa maksud dia? Maksud dia kita call satu program, the group of programs daripada luar. Bukannya daripada kita punya editor. Faham tak? Daripada luar. Dan kita panggil. Luar tu di mana? Luar tu di dalam Java. Java tu mana? Di dalam engine JVM yang kita install mula-mula sekali. JDK tu. Dalam JDK, dalam JVM, di dalam compiler, itu semua method tu berada di dalam situ. Okay, so kita panggil dia. Okay. Kenapa ada system out print? This is object. Okay, object. So setiap objek kena ada attribute. This is attribute. Okay, attribute-nya apa? Attribute-nya kelas.
Itu maksud dia. Okay. So print, kita nak printkan dia, and then dia akan keluar print the string inside quotation marks. So dia akan display kita punya message di monitor. Okay, so print is a method name. Print is a method name. Kamu tengok kat sini macam ni kita nak kenal method ataupun bukan, dia ada bracket. Dia ada bracket. Okay. Ni bracket ni, ada bracket. Okay, that is system of print. Okay, yang kedua. Next example is yang kita selalu guna iaitu maths.sqrt bracket A maths.power AB. So this is a method. Ni kita guna ni method. Kita tidak guna untuk maths power AB. Maths power AB. Kita tidak akan buat proses calculation biasa. Contohnya pi r square. Pi r square. Kita tak akan buat r times r. Okay, kita tak akan buat r times r. So apa yang kita buat adalah kita call method iaitu maths.power and then A represent as a R and B represent as a number 2. Okay, so kita panggil method ini. This is called math.power. Okay, so all this method is called standard library method. Kita hanya gunakan sahaja. So kita tak akan buat coding untuk power dan kita tak akan buat coding untuk square root. Okay. Baik, yang ketiga. Okay, maths.min AB. Ini pun sama juga. So kita akan buat comparison. Kita akan buat comparison between A and B. So which one is have a minimum value? Okay, between A and B. Kita tak akan buat untuk cari minimum. Biasanya kita buat macam mana? Untuk cari minimum ni kita buat macam mana biasanya? Yang if mark less than Yes, betul. Ada yang ingat. Untuk cari minimum, biasanya kita buat if bisingnya if mark less than minimum mark. Okay, contoh. And then min mark equal to mark. Biasa kita buat macam tu kan. So kita tak perlu lagi buat ni. Tak perlu lagi. Okay, tak perlu lagi buat yang ini. Tak perlu. Kita hanya menggunakan method min sahaja. Okay, macam tu juga dengan maximum method. Okay, maximum method. So yang ini biasanya kita buat macam mana? Kalau kita buat dalam looping. If let's say BMI greater than highest BMI, contoh. Okay, highest BMI equal to BMI. Okay, so yang ini kita tidak akan buat lagi. Okay, kita tak akan buat lagi. Dan kita hanya panggil method ni saja. Okay, akan method. So kita tak akan buat coding lagi. Tapi untuk pseudocode kena buatlah. Okay, untuk pseudocode kena buat. Okay, so kita akan panggil saja. Macam mana kita nak panggil kalau kita tukar kepada method? So kita akan panggil maths. Okay, dot max bracket. Okay, A ni adalah BMI.
Okay. Kemudian yang B tu adalah highest BMI. Tu cara dia. Match.max ke BMI equal to highest BMI. Dan kamu kena assignkan kedua-duanya jawapan yang maksimum tu tadi kepada highest BMI. Okay. So kita akan gunakan maximum value menggunakan method. This is the method to find the maximum value or the highest value. Okay. So coding dia yang kat sini. This is code dia. Itu code dia. Kemudian yang di bawah ni, di bawah tu adalah method. Method dia. Okay. So bendanya sama saja. Apa yang kita buat selalunya, cumanya kita simplifykan coding itu. Simplify kepada method. Okay. Ada soalan nak tanya? Cakap ni? Tidak sih. Tak ada? Okay. Baik, next. Baik, kita pergi pada user define pula. Tadi, ini adalah standard library. Standard library method, built-in method in Java. Sudah ada di dalam Java. So, kita panggil dia punya nama saja. Method name saja. Dan sekarang ni kita nak create method yang baru, yang custom. Custom made. Custom method yang kita create sendiri. Okay, user defined method is the method that is defined by the programmer. Okay, defined by the programmers. Before you call the method, you need to define it based on the general structure of the method contained. Okay, untuk user defined method, so kita perlu ada beberapa elements untuk kamu create methods. Okay, yang pertama, passing and return type, return data type. Data type. Passing data and return data type. Satu. Yang kedua, kamu perlu ada method name. Dan yang ketiga, kamu perlu ada parameters. 3 elemen ni kamu kena kenal pasti betul-betul. Okay, yang ini saya tak boleh terangkan dalam kuliah. Saya kena ada satu sesi khas face to face bersama kamu. Barulah kamu boleh faham. Okay, apa itu passing and return, apa itu method name. Method name saya rasa kamu dah tahu dah method name. Okay, method name itu class name tu itulah method name. Class name itulah method name. Contoh class main, public class main. Public class main. Itu adalah method name. Method name dia mana? Main. Okay. Ataupun kita buat class. Tadi kita dah buat class calculate BMI. So apa dia punya method dia? Method name dia is a calculate BMI. Okay. Min.max. Min.max. Mana dia punya method name dia? Max. Okay. Max tu adalah dia punya method name. Okay. And then dia punya kelas dia apa? Kelas dia adalah maths. Kelas dia adalah maths. Okay. Contoh yang tadi maths math.max. Contoh tadi A, B. So this is method name. Method name. So this is class name. Okay. Kemudian parameters. Apa itu parameters? Parameters is the value ataupun the variables located on the parenthesis. Itu dipanggil sebagai parameters. Where is parenthesis?
This is parenthesis. Parenthesis dalam bahasa kita tulis bracket lah. Dalam coding dipanggil parenthesis. So actually dia adalah bracket sebenarnya. Okay. So this is parameter A and B. A and B is called parameter. Okay, this is called parameter. Contoh lain, system dot out dot print hello world. This is parameter. Okay, this is parameter. Hello world is a parameter. Anything within the parenthesis or anything within the brackets, this is called parameter. A, B, maybe weight or height. Okay, this is parameter. Okay. Passing and return. Passing and return yang ini saya kena jelaskan semasa kelas ni. Saya tak boleh jelaskan di sini. Nanti kamu pening. Okay. Okay, next. Habis sudah.